Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah dan kawan-kawan. Kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Rizman anak lelaki Ngah 290242, Mawin Shah bin Zukuri 290144, Rima anak perempuan Ngah 290240 dan Muhammad Azizi bin Osman 290177. Kami akan membentangkan mengenai teori interaksi perlambangan. Komunikasi merupakan medium penting yang memberi implikasi besar terhadap kehidupan kita. Komunikasi dapat disampaikan dengan pelbagai kaedah dan bentuk iaitu lisan, simbol dan sebagainya. Secara ringkasnya, komunikasi dapat didefinisikan sebagai perhubungan dari satu individu ke individu yang lain untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan platform sedia ada. Para ilmuwan telah pun memperkenalkan beberapa teori komunikasi. Salah satunya ialah teori interaksi perlambangan. Apa itu teori interaksi perlambangan? Teori interaksi perlambangan ialah satu istilah ataupun simbol dan juga lambang yang mewakili perkataan, perlakuan objek dan bahasa. Simbol yang berbentuk perkataan, ia mewakili perasaan, objek fizikal, idea dan nilai. Bagi perlakuan pula, ia menzahirkan pemikiran dan hasrat seseorang. Bagi objek pula, ia merupakan perkara yang boleh dilihat secara fizikal. Contohnya sebagai warna, papan tanah dan sebagainya. Bagi bahasa pula, ia merupakan satu bahasa yang menjadi penghubung dari individu ke individu yang lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Mawin Shah untuk menerangkan bentuk teori ataupun latar belakang teori interaksi perlambangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mawin Shah bin Zukuri, bernombor 290144. Latar belakang teori. Teori interaksi perlambangan adalah sebuah komunikasi yang menjelaskan simbol sebagai asas pembentukan identiti seseorang dan corak kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, segala komunikasi yang cuba disampaikan akan dilambangkan dengan sesuatu tindakan, simbol dan sebagainya. Teori tersebut telah diperkenalkan oleh beberapa orang tokoh. Kajian yang mereka lakukan adalah mengenai isyarat ataupun simbol yang dihasilkan seseorang individu yang merupakan sebuah komunikasi di mana ia akan mengutarakan perasaan, fikiran dan maksud, misalnya dengan membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Teori ini adalah sangat penting bagi komunikasi di dalam komuniti sosial. Hal ini adalah tujuan penggunaan simbol bukanlah wujud daripada pemikiran mental yang berdiri, namun hasil daripada sebuah komunikasi. Konsep teori. Konsep minda yang menggunakan kemampuan dan pengetahuan seseorang individu dalam mengenal pasti kesamaan maksud simbol yang digunakan dalam komunikasi. Konsep yang kedua dalam teori interaksi perlambangan ialah konsep terdiri. Konsep yang ketiga adalah konsep aku dan saya. Konsep yang terakhir dalam teori interaksi perlambangan adalah konsep mengambil peranan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azizi bin Osman, nombor matrik 290177. Akan membentangkan berkenaan tujuan teori. Yang pertama, teori interaksi perlambangan dihasilkan bagi mengkaji bagaimana seseorang individu menilai, mentafsir dan bertindak berdasarkan kesesuaian dalam sesuatu suasana masyarakat. Kedua, komunikasi yang berdasarkan teori interaksi perlambangan bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Dengan adanya simbol dalam sebuah komunikasi, sudah tentu proses komunikasi tersebut akan lebih berkesan. Yang ketiga, teori ini juga diwujudkan bagi melihat simbolik yang digunakan dalam sesebuah komunikasi.
Seterusnya berkenaan relevan teori. Yang pertama, teori interaksi perlambangan sangat relevan dalam sesebuah organisasi. Hal ini adalah kerana komunikasi dapat dilambangkan oleh sesuatu simbol sahaja. Perkara ini akan memudahkan setiap komunikasi yang dilakukan oleh pihak atasan dalam sesebuah organisasi untuk memberi arahan kepada subordinatnya. Teori interaksi perlambangan sangat relevan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Teori berkenaan sangat sesuai diaplikasikan dalam sesebuah organisasi kerana dapat mencapai objektif ataupun visi organisasi tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Rizman Anak Lakingah, nombor metrik 290242. Saya akan menerangkan berkaitan analisis terhadap teori. Teori interaksi perlambangan mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri di mana ia memberi implikasi besar terhadap berbagai aspek. Kelebihan teori interaksi perlambangan ialah merupakan proses komunikasi sosial yang menjadi rutin harian kita. Yang kedua, teori interaksi perlambangan juga banyak menggunakan simbol ataupun lambang seperti objek isyarat dan sebagainya. Teori interaksi perlambangan mempunyai kelebihan yang tertentu kerana komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya tersendiri. Kelemahannya pula, teori interaksi perlambangan adalah wakil simbol dalam komunikasi di mana ia mempunyai sifat luas dan umum yang menjadikannya kabur. Teori interaksi perlambangan juga tidak mempunyai landasan yang kukuh. Komunikasi yang dilakukan adalah bersifat satu arah di mana ia disampaikan oleh pemberi maklumat kepada penerima maklumat. Secara keseluruhannya, kita dapat menyatakan bahawa teori interaksi perlambangan adalah sebuah komunikasi yang disampaikan dengan kepergunaan simbol-simbol yang tertentu. Teori interaksi perlambangan juga bergantung pada ilmu pengetahuan dan pengalaman seseorang individu dalam memahami maksud tersirat yang cuba disampaikan dalam proses komunikasi. Sememangnya teori ini sangat memberi implikasi yang positif terhadap keberhasilan sesebuah komunikasi yang disampaikan. Namun begitu, terdapat juga kelemahan-kelemahan teori tersebut yang harus diambil perhatian dan disesuaikan dengan langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan kesejahteraan, kestabilan dan kekompetenan dalam sesebuah komunikasi. Itu sahaja penerangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.